Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti FB Live kita, siri yang ke-14 ya, iaitu anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG ya, anjuran ARG Pusat, iaitu kita menghuraikan kitab yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, iaitu kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru ya. Kita masuk ke siri yang ke-14 dan kita sampai ke muka surat 42 ya. Bagi yang masih berminat untuk mendapatkan kitab ini, boleh berhubung terus dengan Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group ARG ya. Ada page mereka dan ada nombor WhatsApp yang mereka berikan. Baik, sebelum saya pergi kepada melihat lagi bagaimana para sahabat dan juga para ulama, termasuk ulama-ulama generasi salaf, mereka tidak terikat dalam bab selawat dengan hanya lafaz selawat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW semata-mata. Bukan maknanya mereka meninggalkan selawat daripada Nabi SAW, tidak. Tapi bermakna mereka dalam bab selawat ini luas ya. Berselawat dengan selawat yang warid daripada Nabi SAW diamalkan, berselawat dengan selawat yang disusun oleh mereka sendiri juga mereka amalkan. Jadi ada sebahagian umat Islam, mereka merasa keberatan untuk mengamalkan selawat lain daripada selawat Ibrahimi ya, kerana kata mereka itu tidak warid daripada Nabi SAW, dan bahkan kata mereka takkanlah selawat yang disusun oleh para ulama, selawat yang disusun oleh orang lain itu lebih baik daripada selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi saya telah terangkan bahawa yang pertama, selawat ini adalah ibadah yang luas ya. Ibadah dengan erti kata kita itu dituntut oleh agama kita supaya melakukannya. Dalil ayat suci Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Dan banyak dalil-dalil dalam hadis yang menganjurkan kita supaya berselawat kepada Nabi SAW dan juga menjanjikan kelebihan fadilat yang besar bagi orang yang sering berselawat kepada Nabi SAW. Jadi jelas selawat adalah ibadah. Tetapi ibadah yang tidak diikat atau kita sebut sebagai ibadah ghairu mahdah. Bukan ibadah semata dengan perincian begini-begini, tidak. Tapi ibadah yang ghairu mahdah, ibadah yang dituntut tetapi dia tidaklah semata-mata dengan satu bentuk atau masa atau bilangan tertentu, tetapi ada keluasan dan kelonggaran. Sebab itu saya secara peribadi lebih suka menggunakan istilah ibadah yang tidak diikat ya, ibadah ghairu muqayyadah, berbanding dengan ada jenis ibadah yang muqayyadah. Jadi baru sebentar tadi saya mendapat mesej daripada seorang rakan bertanya tentang dalil.
Kan kita kata selawat tak apa, tak mestinya pada masa tertentu, tak mesti dengan bilangan tertentu, tak mesti dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW. Selawat dengan lafaz yang warid daripada SAW itu bagus. Selawat dengan lafaz yang disusun oleh para sahabat pun tak masalah. Selawat dengan lafaz yang disusun oleh para ulama juga bagus. Jadi ada pertanyaan, mana dalil yang mengatakan ibadah itu ada yang mahdah ataupun saya istilahkan ibadah yang muqayyadah, yang diikat misalnya dengan waktu, dengan tempat, dengan bilangan, dengan cara, dengan keadaan, dan ibadah yang ghairu mahdah, ibadah yang tidak diikat. Baik, mana dalil? Baik, jadi janganlah kita ni berfikiran sempit menyangkakan yang dikatakan dalil itu hanya kalau disebut secara direct begitu. Setengah orang dia seolah-olah beranggapan demikian. Yang dikatakan dalil misalnya adanya ibadah mahdah dan juga ibadah ghairu mahdah, berarti misalnya Nabi SAW bersabda ibadah itu terbahagi kepada dua. Satu ibadah yang mahdah dan satu lagi ibadah yang tidak mahdah. Ibadah yang mahdah begini, ibadah yang tidak mahdah begini. Itu baru dianggap sebagai dalil? Tidak. Dalil ini boleh diambil daripada pelbagai sumber, maknanya pelbagai jenis dalil dan juga pelbagai sumber dalil. Dan juga sumber yang sama juga boleh pelbagai, maknanya ini dalil daripada Quran, bukan diambil direct sebiji, diambil daripada ayat ini dalilnya, diambil daripada ayat lain dalilnya, diambil daripada hadis dalilnya, diambil daripada ijma' dalilnya dan seterusnya. Maka datanglah conclusion, itu namanya summary. Kesimpulannya, kalau lihat kepada diikat atau tidak diikat dengan syarat-syarat tertentu, maka ibadah terbahagi kepada dua. Tapi kalau kamu nak cari dalil bahawa Nabi SAW bersabda ibadah itu dua jenis, itu payahlah. Sama juga macam kita katakan tidak ada dalil mengatakan bahawa hadis Nabi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau nak cari dalil Nabi SAW bersabda sesungguhnya apa yang aku sabdakan ini ada yang sahih dan ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu', tak jumpalah dalil macam itu. Demikian juga misalnya kalau disusun rukun sembahyang 13 perkara. Syekh, mana dalil? Hadis Nabi kata rukun sembahyang 13 perkara. Memang tak jumpalah kalau kamu nak cari sebiji macam itu Nabi SAW bagi tahu rukun sembahyang 13 perkara, tidak. Maka kena faham. Yang dikatakan jenis ibadah yang diikat dan juga ibadah yang tidak diikat ini, muqayyadah dan juga ghairu muqayyadah, itu adalah melihat kepada dalil yang pelbagai. Saya ambil contoh ya. Kita katakan selawat, bila-bila masa boleh selawat. Nak selawat banyak mana, terpulang. Nak selawat di mana, tidak ditentukan. Nak selawat seorang-seorang, okey, silakan. Nak selawat ramai-ramai, tak ada halangan. Nak selawat dalam keadaan suci daripada hadas, bagus. Nak selawat dalam keadaan tak suci daripada hadas, tidak ada halangan. Nak selawat dalam keadaan menghadap kiblat, bagus. Nak selawat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, tidak ada halangan. Jadi berbeza dengan solat, kita kata misalnya solat dia tak boleh luar pada waktu. Solat kalau tempat okey, solat fleksibel. Macam saya semayang isyak tadi di Wangsa Maju. Ada kawan-kawan kita solat isyak di Kedah, di Sungai Petani. Ada yang solat isyak di Johor, ada yang bahkan solat isyak di London. Mungkin tapi ada waktu yang berbeza lah, kerana waktu tak sama. Tapi yang pentingnya tempat itu fleksibel. Tapi kalau dari segi bilangan, dia strict. Kalau yang dikatakan salat fardu, hanya 5 waktu saja. Yang lain daripada itu sunat. Kemudian, yang 5 waktu pun dia ada bilangan dia. Dari segi rakaat misalnya, subuh 2, zuhur, asar dan isyak 4 rakaat masing-masing. Dan juga maghrib 3. Maka, tak boleh kita lakukan berbeza daripada ikatannya, kecuali memang syarak juga yang bagi pengecualian. Mana buat solat isyak 1 rakaat haram, buat salat isyak 2 rakaat haram dengan sengaja. Buat salat isyak 6, 7, 8 rakaat juga tak boleh. Yang boleh hanya buat salat isyak itu mesti 4 rakaat, kecuali kalau syarak juga yang memberikan kelonggaran. Misalnya kita tahu untuk orang yang musafir, dibenarkan oleh syarak sendiri dia sembahyang secara qasar. Qasar maknanya pendek. Asalnya salat itu 4, dipendekkan menjadi 2. Tapi syarak juga tidak membenarkan yang solat 3 dipendekkan jadi 2, tak boleh. Solat yang sudah sedia 2 seperti solat subuh, oleh kerana kita musafir, maka subuh kita cut di 50% menjadi 1 juga tidak boleh. Jadi soalannya, mana dalil? Mana dalil selawat ibadah tidak diikat,
Sementara solat, ibadah yang diikat tu mana dalil? Jadi dalilnya kan pelbagai. Yang tak diikat kenapa? Yang tidak diikat kerana apabila datang suruhan untuk kita berselawat, syarak sendiri yang tidak menetapkan mesti selawat pada waktu tertentu. Syarak sendiri yang tidak menetapkan mesti selawat pada tempat yang tertentu. Syarak sendiri yang tidak menetapkan mesti selawat dengan bilangan yang tertentu. Syarak juga yang tidak menetapkan kalau selawat mesti seorang atau ramai-ramai. Syarak juga yang tidak menetapkan selawat itu mesti dalam keadaan suci daripada hadas. Dan syarak juga yang tidak menetapkan menghadap kiblat dan sebagainya. Berbeza dengan solat misalnya, ada dalil yang secara umum Nabi SAW telah memberi panduan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu semua solat sebagaimana kamu telah melihat aku solat. Jadi secara praktikal dan realiti, yang melihat Nabi SAW solat adalah para sahabat. Jadi sahabatlah yang menyampaikan kepada generasi selepasnya, dahulu ketika kami solat di belakang Nabi SAW, macam inilah cara Nabi solat, dan generasi selepasnya juga menyampaikan kepada generasi selepasnya, sampailah kepada kita, yang mana kita tahu, oh macam ni cara Nabi SAW solat. Maka itulah dalil menunjukkan solat mesti sebagaimana Nabi solat. Maka tak boleh kita misalnya solat dengan cara kita lepas daripada Fatihah, kita sujud terus, nanti bangkit daripada sujud, barulah kita rokok. Tidak boleh. Kenapa? Kerana bukan macam itu cara Nabi solat. Bukti itu yang sampai kepada kita, daripada guru kita, daripada guru mereka, daripada guru, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru kepada imam mazhab, sampai kepada sahabat Nabi yang melihat Nabi solat. Tidak diajarkan solat itu selepas daripada qiyam baca Fatihah, terus sujud dan kemudian baru rokok. Tidak diajarkan demikian. Sebaliknya, rokok dahulu dan iktidal dan kemudian baru sujud. Maka melakukan itu berbeza, bercanggah dengan dalil. Dan dalil juga menunjukkan bahawa solat itu ada waktunya. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ke atas orang mukmin itu merupakan kewajipan yang berwaktu. Kemudian dalam hadis juga Nabi SAW menerangkan waktu subuh daripada bila hingga bila, zuhur daripada bila hingga bila, asar daripada bila hingga bila, maghrib daripada bila hingga bila, isyak daripada bila hingga bila. Itu kan ada dalil. Kemudian misalnya sembahyang itu mesti dalam keadaan suci, kan ada dalil bahawa bersuci itu adalah kunci kepada sembahyang. Dan sembahyang itu kunci kepada syurga. Jadi ada dalil bahawa sembahyang tak boleh dalam keadaan tidak bersuci, tak sah. Kemudian ada dalil dalam Al-Quran bahawa kalau kita sembahyang kena menghadap kiblat. Jadi ini dalil lah yang menunjukkan bahawa sembahyang ibadah yang muqayyadah. Kerana ada dalil menunjukkan waktu, ada dalil menunjukkan bilangan, ada dalil menunjukkan suci daripada hadas, ada dalil menunjukkan menghadap kiblat. Maka beramal dengan dalil inilah sembahyang itu dilakukan demikian dan tidak dibenarkan dilakukan berbeza dengan dalil. Okey. Jadi keseluruhan daripada dalil ini, ulama simpulkan, oh sembahyang ini ibadah yang diikat dengan benda-benda yang kita sebutkan, dan benda-benda yang disebutkan itu sebenarnya masing-masing ada dalil. Berbeza dengan selawat. Selawat ada dalil Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya selawat, tapi di sana tidak ada dalil menetapkan selawat itu mesti di tempat tertentu. Kalau haji, mesti di tempat tertentu. Sebab dalam Al-Quran kata hajjul bait. Walillahi ala nasa hijjul baiti. Bagi Allah tu kewajipan ke atas manusia kenalah buat haji ke al-bait. Al-bait di situ maksudnya Kaabah. Jadi tak boleh kita haji di tempat lain. Maka satu masa dahulu saya pernah dengar di Pulau Pinang ada satu ajaran yang menyeleweng dinamakan sebagai ajaran taslim. Mereka menganjurkan pengikut mereka melakukan haji hanya di Pulau Pinang sahaja. Itu jelas bid'ah yang sayyi'ah. Kerana dia telah melanggar ikatan dia haji selain daripada waktu al-hajj ashhurul ma'lumat kan. Haji itu dia ada bulan-bulan yang tertentu. Maka dia ada masa dia. Tak boleh kita buat luar daripada masa haji itu. Dan dalil-dalil bilakah waktu wukuf dan sebagainya itu daripada hadis ada. Dan secara umum pun Nabi SAW memberi panduan, khuzu anni manasikakum. Hendaklah kamu ambil daripada saya manasik kamu, iaitu kerja haji umrah kamu tu kena ambil daripada saya. Makanya haji termasuk ibadah yang muqayyadah. Bukan kerana Nabi SAW kata hendaklah kamu ketahui bahawa haji adalah ibadah yang muqayyadah. Itu bukan macam itu. Kelakar juga kadang-kadang cara kawan-kawan kita berfikir. Tapi ada dalil yang pelbagai menunjukkan haji itu macam tu cara dia.
Tawaf berapa kali misalnya, itu ada dalil dia. Sa'i daripada Safa ke Marwah itu ada dalil dia. Kenapa tak sa'i di tempat lain? Ataupun kenapa tak sa'i Marwah ke Safa dulu? Kerana masing-masing itu ada dalil. Maka yang tak ada dalil seperti salawat, seperti zikir, seperti berdoa, seperti baca Al-Quran, maka dia kekal di atas dalil yang umum. Maksudnya selawat dah ada dalil, Allah Ta'ala suruh. Maka nak selawat pada waktu pagi, termasuk tak dalam selawat? Termasuk. Nak selawat 100 kali, termasuk tak dalam selawat? Termasuk. Nak selawat 3 kali, termasuk dalam selawat? Tak, termasuk. Nak selawat dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW, selawat ke tidak? Selawat. Nak selawat dengan lafaz yang warid daripada sahabat, selawat ke tidak? Selawat. Jadi orang yang nak menyempitkan itu, dia yang kena bawa dalil. Yang dia nak mengatakan, oh selawat macam ni tak boleh, selawat tafrijiyah tak boleh, selawat syifa tak boleh, selawat ini tak boleh, selawat itu tak boleh. Dia yang kena bawa dalil kerana dia mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan keumuman. Habis tadi solat kenapa pula boleh kita tentukan? Bukan kita yang tentukan, syarak yang tentukan. Asalnya kalau ikut, katalah ada dalil hanya aqimus solah, maka kita solat sekali pun boleh. Kita solat dengan cara kita sendiri pun boleh. Sebab aqimus solah itu satu-satunya dalil. Tapi realitinya tidak. Realitinya aqimus solah itu yang asalnya mujmal, telah dijadikan mufassal, telah diperdetailkan cara solat itu, maka jelas solat itu dari segi syarak dia ada istilah yang khusus. Tidak lagi kita boleh lakukan atas nama solat, bahkan solat dengan makna lurah, dengan makna bahasa adalah doa. Jadi kalau nak kira makna bahasa semata-mata, kita berdoa cukuplah. Tak payah lagi kita sujud, rokok dan sebagainya. Kerana as-solah adalah doa. Tidak boleh. Kerana telah ada dalil menunjukkan solah dari segi syarak, ada waktunya, ada bilangannya, ada kaifiatnya, suci daripada hadasnya, menghadap kiblatnya, menutup auratnya dan sebagainya. Maka itu menjadi ikatan kepada ibadah tersebut. Cuma istilah tu terpulanglah, nak namakan ibadah mahdah, nak namakan ibadah muqayyadah, yang dikatakan ibadah yang maksus bi af'al wal awqat, terpulang. Penamaan itu tidak penting. Tapi kefahaman daripada penamaan itu penting, bahawa solat sebegini tidak boleh dilakukan berbeza daripada sebagaimana dalil menetapkan demikian. Sementara selawat, tidak ada dalil mengatakan selawat tak boleh selang tarawih misalnya. Maka kekallah hukum selawat selang tarawih itu adalah selawat yang masyru'. Tidak ada dalil yang melarang bahawa selawat tak boleh lain daripada yang warid daripada Nabi SAW. Maka selawat dengan lafaz yang lain daripada yang warid daripada Nabi SAW masih termasuk dalam selawat. Dengan tidak ada dakwaan langsung bahawa selawat yang lain daripada Nabi SAW itu lebih baik daripada selawat Nabi, itu tidak. Sebagaimana yang disu'uzon, yang disangka buruk oleh sebahagian umat Islam, kononnya kalau kita beramal dengan selawat lain daripada yang datang daripada Nabi SAW, kita seolah-olah menganggap selawat yang kita amalkan itu lebih baik daripada selawat yang diajarkan Nabi SAW. Tidak. Tetapi mereka sebenarnya yang menganggap kefahaman mereka lebih baik daripada apa yang syarak datangkan. Syarak datangkan ibadah itu secara umum, mereka memandai-mandai nak menyempitkan dalil yang umum itu dengan dakwaan yang tidak ada dalil. Yang kata tak boleh selawat dengan selawat lain pada Nabi SAW. Aina dalil? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bakmailah keterangan hampa kalau memang hampa tu betul. Dan ni hampa kata, selawat mesti dengan selawat Ibrahimiyah. Memang Nabi SAW mengajar demikian, tapi Nabi SAW tidak mengatakan selawat macam ini sajalah kamu boleh selawat. Tidak ada. Dalil lagi adalah kerana para sahabat yang lebih faham agama berbanding dengan golongan Wahabi ini, jelaslah para sahabat itu sendiri mengamalkan selawat lain daripada yang warid daripada Nabi SAW, bermakna kefahaman sahabat menunjukkan sama dengan yang kita umat Islam faham, bahawa selawat ini ibadah yang tidak diikat. Itulah namanya ghairu muqayyadah. Jadi bukan dalil ibadah muqayyadah tidak muqayyadah ni Nabi SAW bagi tahu begitu. Tapi kita fahami ada ibadah diikat begini-begini, kena lakukan macam itu. Ada ibadah datang dalilnya umum, tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka dia kekal di atas keumuman. Baik. Dalam kuliah yang semalam, kita telah lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan kepada orang ramai selawat yang tidak warid daripada Nabi SAW. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga mengamalkan selawat dengan lafaz yang begitu panjang sekali, yang mana itu lafaz datang daripada beliau sendiri. Kemudian juga yang ketiga, yang ini yang kita belum sebutkan lagi, sahabat yang lain yang sangat alim, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, di muka surat 42,
annahu kana idza shalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadinil kubra warfa' darajatahul ulya wa a'tihi su'lahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Jadi ini satu bentuk selawat, ya, doakan kepada Nabi SAW, ya Allah, Engkau terimalah syafaat Muhammad yang besar, ya, yang agung. Engkau tinggikanlah darajahnya yang tinggi. Engkau angkatkanlah darajahnya yang tinggi. Engkau kurniakanlah permintaannya dari akhirat dan juga di dunia, sebagaimana engkau kurniakan kepada Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak ada warid lafaz doa atau selawat sebegini daripada Nabi SAW. Namun sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, alhamdulillah, Allah kurniakan kepada mereka kefahaman, kecerdikan, kebijaksanaan yang Allah tidak kurniakan, dan Allah jauhkan daripada golongan Wahabi. Ya, kerana Wahabi memahami ibadah selawat ini dengan kefahaman yang sangat sempit, sedangkan sahabat Nabi memahami ibadah selawat ini dengan kefahaman yang sangat luas. Demikianlah tabi'in, generasi salafus soleh. Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang berkeinginan untuk minum dengan gelas yang sempurna dari telaga Nabi SAW, maka hendaklah dia membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asyaihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina ma'ahum ajma'in ya arhamar rahimin. Saya hampir-hampir pastilah, ya, kalau Wahabi dah wujud di zaman itu, pasti Al-Imam Hasanul Basri ditempelak, ini orang ahli bid'ah, ini orang menganjurkan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW, ini orang yang memandai-mandai menambahkan sesuatu dalam agama. Tidak. Ini adalah ijtihad daripada beliau. Beliau melihat selawat ini adalah wasilah yang diajak oleh Nabi SAW untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW, termasuk untuk kita itu mendapat minum daripada telaga Al-Kausar, dapat minum daripada telaga Nabi SAW adalah dengan wasilah selawat. Tetapi selawat ini kan adalah ibadah yang luas, maka kalau mengikut Imam Hasanul Basri, selawat yang baik, yang bagus diamalkan adalah selawat sebagaimana yang disebutkan tadi, ya Allah curahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarganya, kepada sahabatnya, anak-anaknya, isteri-isterinya, keturunannya, ahli baitnya, keluarga isteri-isterinya, bukan setakat isteri-isterinya, keluarga isteri-isterinya, namanya ashar, para penolongnya, pendukungnya, kekasihnya dan umatnya, dan kepada kami bersama mereka semuanya ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang daripada sekalian yang penyayang. Ini selawat yang dianjurkan oleh tabi'in. Bermakna tabi'in salafus soleh menganggap selawat ini adalah ibadah yang tidak diikat dengan lafaz yang tertentu, boleh sahaja dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW, dan boleh sahaja dengan lafaz-lafaz yang lain, asalkan makna daripada lafaz itu masih lagi terpayung di bawah makna selawat. Kemudian selawat yang dianjurkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang mereka pandai mengaku saya ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri membahagikan bid'ah itu kepada dua. Dia menyempitkan otak dan juga pendirian dia. Bid'ah itu sesat belaka. Tengok, Abdullah ibn Al-Hakam berkata, aku bermimpi bertemu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala setelah beliau meninggal. Ini lagi satu perangai Wahabi. Dia cukup sensitif dengan mimpi. Dia memperli orang Islam yang menceritakan mimpi-mimpi yang baik. Misalnya baru-baru ini ada orang yang soleh bermimpi amalan yang elok diamalkan ketika kita mendepani wabak COVID-19, iaitu membaca suratul Fatihah 3 kali, membaca suratul Ikhlas 3 kali, dan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 313 kali. Jadi dari segi anjuran dan juga bilangan ini didapat dalam mimpi seorang soleh yang bermimpi, diajarkan oleh Nabi SAW supaya mengamalkan demikian. Dan mimpi beliau ini beliau berceritakan kepada Mufti Taqi Usmani, dan Mufti Taqi Usmani yang menceritakan kepada orang ramai. Jadi mereka memperli seolah-olah kalau kita mengamalkan amalan ini, kita menganggap bahawa kita mempunyai amalan yang lebih baik daripada amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Siapa yang cakap macam itu? Siapa yang mendakwa macam itu?
Yang bermimpi, dia bermimpi. Dia tidak mendakwa bahawa ini amalan yang lebih baik daripada amalan Nabi SAW. Jadi sekarang ini elok ya saya cadangkan kepada saudara-saudari muslimin muslimat yang menjadi keliru dengan masalah mimpi ini, boleh baca di page ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah Islami, tulisan Al-Fadhil Dr. Hafiz bin Soroni. Dr. Hafiz bin Soroni, seorang doktor PhD yang khusus dalam bidang hadis. Beliau menceritakan, menghuraikan dengan huraian yang sangat baik tentang masalah mimpi ini. Secara kesimpulan, umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah memang tidak menganggap mimpi selain daripada Nabi itu sebagai hujah, tidak. Kenapa hukumnya begini? Oh, sebab saya mimpi macam itu, hukum dia tak boleh. Ya, kenapa kamu kata benda ni haram? Sebab saya mimpi. Nabi SAW bagi tahu benda ni haram. Kenapa kamu kata benda ni halal? Oh, sebab dalam mimpi saya Nabi SAW kata benda ni halal. Itu tidak boleh. Kerana itu seolah-olah kita mengatakan mimpi itu sebagai hujjah. Tetapi mimpi selain daripada para Nabi, itu mimpi orang mukmin, mimpi-mimpi yang baik. Termasuklah mimpi yang baik ini berjumpa dengan Nabi SAW. Termasuklah mimpi yang baik ini Nabi SAW mengajarkan kita supaya kita membaca Quran, membaca ayat tertentu dalam Al-Quran dan sebagainya. Maka itu namanya bisyarah. Itu namanya kalau dalam istilah hadis al-mubasyirat, iaitu perkhabaran gembira yang bila ditanya oleh para sahabat apakah dia al-mubasyirat, Nabi SAW menjawab ar-ru'yas salihah, mimpi yang elok. Jadi kesimpulan ringkasnya, di sisi kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, mimpi bukan hujah, bukan sumber hukum. Ya, sumber hukum kalau kita belajar dalam ilmu usul fiqh ada 12: Quran, sunnah, ijma', qiyas, istishab, istisan, saddu zara'i, masalih mursalah, urfu man qablana, dan beberapa lagi sehingga 12 sumber hukum. Tidak termasuk dalam 12 sumber hukum ini mimpi, tidak. Tapi bukan bermakna mimpi ini diketepikan begitu sahaja, ya, mentang-mentang mimpi ini bukan sumber hukum lalu kita buang dalam tong sampah, tidak. Mimpi yang baik boleh dijadikan sebagai panduan hidup. Ya, misalnya jadilah orang yang dapat mimpi, kamu baca ayat ni berapa kali, itu hanya panduan sahaja. Adapun membaca ayat suci Al-Quran kan termasuk dalam ibadah yang tidak diikat. Maknanya tidak diharamkan kita membaca Fatihah 3 kali. Tidak diharamkan kita membaca Qul Huwallah 3 kali. Tidak diharamkan kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 313 kali. Tidak diharamkan. Nak baca lain daripada itu pun boleh. Tapi kenapa kamu memilih untuk membaca dengan bilangan tersebut? Kerana saya bermimpi Nabi SAW menganjurkan demikian. Itu namanya bisyarah. Bukan hujah hukum, tidak. Hukum dah sabit baca Quran itu sunat, dapat pahala. Mengamalkan Al-Quran itu, bertawassul dengan ayat Quran itu memang dibenarkan. Bahkan Wahabi pun tidak komplain kalau tawassul dengan ayat Quran. Jadi kadang-kadang anak cicit bilis-bilis Wahabi ni yang lebih sempit otak mereka daripada Wahabi yang alim. Wahabi yang alim pun kadang-kadang mereka menceritakan mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang elok mereka ceritakan. Tak ada masalah zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi selalu tanya, pagi-pagi Nabi tanya, siapa yang antara kamu semalam ada bermimpi apa-apa? Nabi sendiri tanya. Nabi ambil berat tentang mimpi para sahabat. Bahkan mimpi yang baik daripada para sahabat tentang laungan azan, lafaz azan itu Nabi SAW menerima dengan sangat positif, dan Nabi SAW menganjurkan bahawa lafaz yang didapati oleh para sahabat dalam mimpi itu memang diamalkan untuk laungan azan. Jadi kesimpulannya, sekadar mimpi memang bukan sebagai hujah sumber hukum, tetapi tidak juga mimpi itu dibakul sampahkan begitu sahaja sebagaimana sangkaan orang-orang Wahabi. Bahkan kalau orang-orang Wahabi tak perasan, dia pun ramai yang balik, jadi akil balik sampai umur kerana mimpi. Wahabi bermimpi basah, wet dream, dia balik. Tapi kesimpulannya, boleh mimpi itu hanya sebagai mubasyirat, ya, sebagai berita gembira. Jadi orang ini bermimpi baik, bermimpi jumpa dengan ulama, iaitu bermimpi berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala selepas daripada kewafatan Imam Syafi'i. Lalu aku bertanya, bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Macam mana Allah layan kamu? Beliau menjawab, Allah mengasihiku dan mengampuniku. Lalu aku bertanya kepada Allah, dengan apa aku memperolehi darajah ini? Jadi dalam mimpi itu orang ini berjumpa dengan Imam Syafi'i. Jadi dia tanyalah Imam Syafi'i dah meninggal dunia. Dia tanya, Allah layan kamu macam mana? Dia kata, Allah mengasihi aku dan Allah mengampunkan aku. Jadi dalam mimpi itulah Imam Syafi'i kata, aku bertanya kepada Allah,
Macam mana aku boleh dapat darajah kedudukan yang bagus macam ini? Lalu dalam mimpi itu Imam Syafi'i menceritakan, aku mendengar ada orang menjawab dengan salawat yang kamu tulis dalam kitab Ar-Risalah, sallallahu ala Muhammadin adada ma zakarahu zakiruna wa adada ma ghafala an zikrihil ghafilun. Ini salawat yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Tidak warid lafaz salawat ini daripada Nabi SAW, tetapi masih terpayung dalam selawat. Ya, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejumlah ingatan orang yang berzikir kepadanya dan sejumlah kelalaian orang yang lalai daripada mengingatinya. Jadi ini adalah inisiatif daripada Imam Syafi'i sendiri dalam menulis selawat di awal kitabnya, dan ini jelas tidak bercanggah dengan kedudukan selawat itu sebagai ibadah yang dituntut secara umum, tidak secara spesifik mesti dengan lafaz tertentu, dan dalam mimpi tersebut menjadi bisyarah, menjadi perkhabaran gembira, menunjukkan bahawa Allah redha dengan selawat daripada yang diselawatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun bukan selawat yang warid daripada Nabi SAW. Jadi bisyarah ini tidak bercanggah dengan yang dipahami oleh sahabat, yang tidak bercanggah dengan dalil-dalil bahawa memang selawat ini ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tetapi Allah tidak menyempitkan dengan cara, dengan bilangan, dengan tempat yang tertentu. Baik, selesai masalah selawat ini. Kesimpulannya, selawat ini boleh kita itu berselawat sebagaimana yang warid datang daripada Nabi SAW, dan boleh juga kita berselawat dengan lafaz-lafaz yang lain selagi mana ianya lafaz-lafaz doa yang baik buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada sahabat kita, saudara Hafiz Yazid, berkongsikan link ya. Nanti lepas daripada live kita ni boleh ya, saudara-saudari tekan ya, link yang dikongsi oleh saudara Hafiz Yazid. Saya percaya mungkin link yang berkaitan dengan tajuk mimpi tadi. Sangat ilmiah ya, dengan dalil-dalil dan pembahagian kategori-kategori mimpi dan sebagainya, sangat bermanfaat insya-Allah. Baik, selesai masalah selawat. Sekarang kita nak lihat bid'ah hasanah setelah generasi sahabat ya. Sebelum kita pergi kepada bid'ah hasanah setelah generasi sahabat, saya ulang lagi sekali, mana kawan-kawan kita ni bila kita cerita kepada dia bahawa sahabat pun buat bid'ah hasanah, Sayyidina Abu Bakar buat bid'ah hasanah, Sayyidina Umar buat bid'ah hasanah, Sayyidina Uthman buat bid'ah hasanah, Sayyidina Ali buat bid'ah hasanah, maka ada di sana bid'ah hasanah, mereka berkata, oh kalau sahabat yang lakukan maka itu telah jadi sunnah. Ia bukan lagi namanya bid'ah. Ya betul. Daripada satu sudut, kamu boleh namakan ia sebagai sunnah, yakni itulah jalan para sahabat, dan kamu kena faham bahawa sunnah jalan para sahabat adalah mereka tidak menolak setiap yang baharu, walaupun dalam perkara ibadah, walaupun dalam perkara misalnya mengumpulkan Al-Quran, itu urusan agama, walaupun dalam perkara salat tarawih, itu urusan ibadah, walaupun dalam perkara azan, itu urusan ibadah, walaupun dalam perkara salawat, itu urusan ibadah. Namun Khulafa' ar-Rasyidin, sunnah mereka adalah mereka mengiktiraf perkara-perkara baharu di dalam ibadah, asalkan perkara baharu dalam ibadah itu tidak bercanggah dengan syarak. Itulah sunnah sahabat yang mana Nabi SAW suruh kita berpegang padanya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan kawan-kawan yang sudah terkena dengan fahaman Wahabi sehingga mereka bercanggah dengan sunnah sahabat, dengan sunnah sahabat mengiktiraf perkara baharu walaupun dalam urusan agama, asalkan tidak bercanggah dengan syarak. Itu sunnah sahabat. Baik, sekarang bagaimana pula dengan generasi selepas sahabat? Setelah generasi sahabat semuanya berlalu, daripada waktu ke waktu kaum muslimin juga masih melakukan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang diperlukan oleh umat sesuai dengan perkembangan zaman yang harus diikuti dengan kecekatan dalam bertindak. Saya tak pasti apa makna kecekatan ini ya. Maknanya mungkin ketepatan lah ya. Mesti juga perkara baharu ini dinilai mengikut neraca syarak. Bukan kata kita buat sajalah, tak ada masalah, bukan. Ya, perkara baharu, perkara bid'ah itu perlulah ditimbang atas neraca hukum. Bukan sesuka hati je kita kata boleh. Beberapa inovasi kaum muslimin setelah generasi sahabat dan kemudian diakui sebagai bid'ah hasanah adalah seperti berikut. Ya, iaitu pada masa Rasulullah SAW, penulisan mushaf Al-Quran berlaku ya. Umat Islam pada zaman Nabi dah tulis dah ayat-ayat Quran ni di pelepah tamar, di kulit-kulit ditulis dah. Tetapi tidak diberikan titik terhadap hurufnya. Mana huruf ba dan ta misalnya sama je. Macam itu saja.
Habis tak ada titik, macam mana nak baca? Macam mana nak tahu ba atau tak? Ya, kalau kita, memanglah kita tertanya-tanya macam mana nak baca. Ada titik pun kita masih, kesebahagian daripada kita masih tak boleh baca. Ya, macam cerita Piramli tu, ya. Bukan main lagi pakai cermin mata pun tak boleh baca. Macam mana lagi lah kalau tak ada titik. Tapi bagi orang Arab, terutamanya di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, itu tak perlu. Kerana mereka orang Arab, mereka sudah ada the feel tu, kita kata apa, malakah dari segi bahasa tu dah ada pada mereka. Memadai mereka tengok, ini mesti ba, tak akan dia ta. Ini mesti ta, dia tak akan jadi ba, tak kena. Dia sudah boleh faham, dia sudah boleh tahu. Macam sekarang lah, sekarang ni ada orang kalau tak ada baris, confirm dia tak boleh baca. Macam saya tadi pun baca kitab Arab, ada juga satu dua perkataan saya tak pasti nak bariskan macam mana. Sebab saya kurang biasa berjumpa dengan perkataan tu, saya macam ragu-ragu. Ini nak sebut macam mana? Kenapa? Kerana tidak ada baris. Tapi ada sesetengah orang, Masya Allah, tabarakallah, walaupun tidak ada baris, dia boleh baca dengan lancar. Kita pun, oh ya Allah, macam mana dia boleh baca dengan betul sedangkan tak ada baris. Jadi itu baru orang zaman kita. Bayangkan orang di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab yang sangat fasih mereka itu, mereka bukan saja tak perlu kepada baris, bahkan mereka tidak perlu pun kepada titik dan lain-lainnya. Bahkan ketika Khalifah Uthman radhiyallahu anhu menyalin mushaf menjadi 6 salinan, yang mana 5 salinan dikirimkan ke pelbagai kota negara Islam seperti Basrah, Makkah dan lain-lain, itu sebagai rujukan lah, ini yang rasmi ni daripada kerajaan, ini Quran yang sebenar. Yang satu salinan beliau untuk simpanan peribadi dalam rangka penyatuan bacaan kaum muslimin, yang dihukumi sebagai bid'ah hasanah wajibah oleh seluruh ulama. Pada masa itu masih belum ada titik lagi. Tapi dibuat dalam, kita katakan, rasam Utsmani itu dah diiktiraf oleh para ulama, ini bid'ah yang wajib. Kerana nak menjaga kesatuan, jangan nanti berlaku pertikaian, perbalahan, ini bukan Quran, ini Quran dan sebagainya, maka itu menjadi bid'ah yang hasanah, bahkan wajib. Tapi perbezaan titik berlaku bila? Iaitu pada mushaf Al-Quran yang dimulai oleh seorang ulama tabi'in, Yahya bin Ya'mur, yang meninggal dunia sekitar berhampiran dengan tahun 100 Hijriah bersamaan dengan 719 Masihi. Al-Imam Ibn Abi Dawud Al-Sijistani meriwayatkan an Harun bin Musa qala awwalu man naqqatal masahif Yahya bin Yu'mar. Yahya ibnu Ya'mur. Tengok, baca dah salah. Padahal ada baris. Baris ada pun mesti salah lagi. Baik. Jadi daripada Harun bin Musa, orang yang pertama kali memberi titik pada mushaf, yakni pada mushaf Al-Quran, adalah Yahya bin Ya'mur rahimahullah. Setelah beliau memberikan titik pada mushaf, para ulama tidak ada yang menolaknya. Alhamdulillah, zaman tu belum ada Wahabi lagi. Meskipun Rasulullah SAW belum pernah memerintahkan memberi titik pada mushaf. Kemudian penulisan sallallahu alaihi wasallam ketika menulis nama Nabi SAW, di antara bid'ah hasanah yang disepakati oleh kaum muslimin, bahkan oleh kaum Wahabi sendiri, adalah penulisan sallallahu alaihi wasallam ketika menulis nama Nabi SAW dalam kitab dan dalam surat menyurat. Padahal ini ketika zaman Nabi SAW tidak pernah dilakukan. Sebut okeylah, kan ada hadis Nabi SAW menganggap orang yang sangat bakhil, orang yang sangat kedekut, kalau disebutkan nama Nabi SAW dia tidak berselawat kepada Nabi. Sebut, okey. Tapi tulis tidak. Di zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW mengirim surat-surat kepada raja-raja, kepada ketua-ketua kabilah, Nabi SAW simply menulis, ini adalah surat yang ditulis dari Muhammad Rasulullah kepada si fulan. Tak ada pun ditulis oleh Nabi SAW, ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si fulan. Tak ada. Jadi kalau nak ikut apa yang Nabi buat, tak tulis sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tulis. Kerana kalau kita sebut, apa salahnya kita tulis? Apa salahnya? Itulah bid'ah hasanah. Itu yang Wahabi tak faham. Mana boleh? Apa salahnya? Yalah, apa salahnya? Itu makna dari segi syarak. Menulis sallallahu alaihi wasallam ni ada melanggar apa hukum kah? Jadi kita boleh saja kias, ya. Kalau menyebut sallallahu alaihi wasallam itu dituntut, maka menulis sallallahu alaihi wasallam jelas satu perkara yang tidak dilarang, walaupun ianya bid'ah, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya. Ini yang Wahabi yang mengaku kononnya Wahabi ini ahlul hadis, ya. Sebenarnya ahlul hadis bukan Wahabi.
Ahlul hadis kalau dari segi akidah 90% adalah Asy'ariyah. Kalau dari segi fiqh 70% ya, kurang lebih adalah mazhab Syafi'i. Tapi Wahabi cuba merompak gelaran Ahlul hadis ni, kononnya Ahlul hadis tu mereka. Itu tak betul. Jadi, tapi mereka memang kita tidak nafikan, golongan Wahabi ini ramai yang suka berminat dengan ilmu hadis, itu tak ada masalah, itu satu perkara yang baik. Tetapi adakah mereka tak perasan bahawa termasuk dalam bid'ah hasanah yang disepakati oleh kaum muslimin, termasuk oleh kaum Wahabi sendiri, adalah perkembangan istilah-istilah dalam pelbagai keilmuan dalam Islam, terutamanya dalam ilmu hadis. Pada masa Rasulullah SAW dan masa sahabat, belum pernah diperkenalkan istilah yang berkembang dalam ilmu jarah wa ta'dil, seperti istilah si fulan siqah, si fulan hafiz, si fulan ini mutqin, dia ni saduq, dia ni dhaif. Dan itu daripada sudut perawinya. Tak ada sahabat Nabi dulu, senang je. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika menolak riwayat sahabat perempuan iaitu Fatimah binti Qis radhiyallahu anha, dia mengata, adakah saya nak meninggalkan Al-Quran semata-mata riwayat satu orang perempuan yang entahkan dia ingat atau tersalah atau dia lupa. Macam tu je, tak disebut dia ni dhaif dan sebagainya. Demikian juga kalau pada hadis itu sendiri, tadi pada perawinya, istilah sahih, ini bid'ah, hasan, dhaif, dhaif lagi sekali. Istilah sahih, hasan, dhaif, maudhu', munkar, mahfuz, mudraj, marfu', mauquf, maqtu', ahad, gharib, masyhur, mutawatir dan lain-lain. Ini semua bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW istilah-istilah yang demikian, tetapi tidak ada satu pun ulama yang menolaknya atau menganggapnya sebagai bid'ah yang dalalah. Bid'ah ya bid'ah, benda baru, tapi tidak dalalah. Kenapa tidak dalalah? Dalalah sedangkan ini benda baru, dan ini pula dalam bidang agama, tentang ilmu hadis, tentang ilmu riwayat, kerana ia hanya pada penistilahan untuk membantu kefahaman. Tapi kenapa pula kalau dalam ilmu lain tiba-tiba Wahabi jadi sensitif? Oh, ini ilmu bid'ah kerana ada istilah arad, ada istilah jisim, ada istilah jirim, ada istilah jauhar. Oh, bid'ah. Memang istilahnya bid'ah, tapi yang diceritakan itu tidak bercanggah dengan syarak. Ia hanya menceritakan realiti makhluk ini, ada yang dalam bentuk arad, ada makhluk yang dinamakan jirim, ada yang dinamakan jisim, ada makhluk yang dalam bentuk jauhar. Jadi istilahnya saja. Begitu juga kalau istilah-istilah tasawuf misalnya. Kalau ini tasawuf tak ada zaman Nabi SAW, ya nama tasawufnya tidak ada. Tapi isi pengajaran tasawuf membersihkan hati daripada sifat-sifat terkeji, menghiasi hati dengan sifat yang terpuji, merasakan segala-galanya itu daripada Allah. Kul kullu min indillah, katakanlah semua itu daripada Allah. Kan isi intipati tasawuf itu ada. Yang bid'ah hanya pada istilah. Bid'ah istilah tidak menjadi bangkangan. Bahkan pembukuan hadis itu sendiri baru dimulai oleh Al-Imam Ibn Shihab Al-Zuhri atas arahan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pembukuan hadis itu sebenarnya bid'ah. Pembukuan ilmu Al-Jarah wa Ta'dil dimulai oleh Al-Imam Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan At-Tamimi rahimahullah. Sedangkan penulisan ilmu mustalah hadis, istilah-istilah hadis baru dimulai oleh Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdul Rahman Ibn Khalad Ar-Ramahul Muzi yang meninggal dunia sekitar tahun 360 Hijriah dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Jadi ilmu hadis itu sendiri bid'ah, tapi Wahabi juga bahkan suka bergelumang dengan bid'ah ini. Kerana apa? Kita tak ada komplain. Silakan orang Wahabi nak mendalami ilmu hadis, bagus. Walaupun bid'ah, di sisi kita bid'ah yang hasanah, kerana ia sesuai dengan syarak itu sendiri, iaitu apabila ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW, tentulah yang pertama sekali kita nak memastikan memang betulkah ia daripada Nabi SAW, apakah standardnya, adakah yakin, adakah zanni dan sebagainya. Inilah yang melahirkan istilah-istilah yang bid'ah. Walaupun bid'ah, tapi istilahnya itu tidak menjadikan ia sebagai bid'ah yang sayyi'ah dalalah. InsyaAllah malam esok kita akan sambung di muka surat 46, bid'ah yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah.
iaitu bid'ah yang hasanah. Jadi selalu ya Wahabi mereka ni mengangkat-angkat ya nama Imam Ahmad bin Hanbal sebagai tokoh yang mereka sanjung, yang mereka puji. Ya, tak ada masalah sebenarnya. Kita juga ahli sunnah wal jamaah, kita menyanjung dan memuji kepada keilmuan, ketokohan, kewarakan, kesolehan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sebagai salah seorang daripada imam ahli sunnah wal jamaah. Tetapi malang sekali berlaku kepada golongan Wahabi ini sebagai berlaku kepada golongan sebahagian daripada ulama-ulama Hanabilah yang terdahulu. Mereka terjerumus kepada menisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah perkara-perkara batil yang tidak dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.